majlis perkahwinan anak, yang mana nanti kita akan pelajari kaedah-kaedah apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tinggal, takut-takut bercampur. Selama ini kita amalkan perkara yang bercanggah dengan agama. Mungkin perkara ini, perkara ibadah bercampur dengan perkara yang lara dan bid'ah, menjadikan majlis yang barakah itu hilang keberkatannya. Nanti kita akan selusuri tajuk daripada anak berkahwin sehingga anak tu dikurniakan anak, daripada menantu kita tu nanti mula mengandung, sepanjang mengandung sampai bersalin, amalan-amalan yang dilakukan selepas bersalin sehingga anak tu meningkat dewasa sekolah, akil balik, penyerahan, taklifan, kehidupan, dan sehinggalah tajuk yang ke-10 nanti alam warga emas. Tapi saya tak nak tahu apa alam warga emas. Walaupun kebanyakan ibu warga emas, kita nak belajar daripada awal. Allah ustaz, anak dah habis kahwin. Anak dah habis kahwin tak apalah. Kita ada cucu, kita ada anak saudara. Anak-anak kita yang dah kahwin tu beranak dan akan nanti mengadakan juga majlis perkahwinan. Ini sebagai satu panduan. Kalau kita tahu kita dalam keadaan dah terbuat, istighfar. Jadi kita dah tahu mungkin yang salah dulu aku buat. Nanti kita akan belajari dan istighfar. InsyaAllah. Jadi buku ni dia ada juga untuk dijual, tapi belum dibuka lagi sebab 500 muka surat ni terlalu tebal. Jadi Jabatan Mufti telah buat semula buku ni dalam keadaan yang lebih nipis, tapi lebih padat. InsyaAllah kalau dapat peluang kita berlanjutan, peluang kita bersama-sama dalam selepas bulan 3 nanti dia akan keluarkan kitab ni. Jadi mudahlah bila saya mengajar di sini, berkongsi dengan ibu-ibu pun ada buku panduan. Jadi apa, untuk awalannya saya akan teruskan dengan modul yang akan saya sebutkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan tajuk persetiaan keibubapaan. Persetiaan keibubapaan ni dia ada 3 program. Ada beberapa program. 6 program. Pertama, persediaan rohani. Kedua, persediaan mental, fizikal, kesihatan, pengetahuan, keuangan, material, dan bimbingan serta nasihat. Ini akan saya sebutkan tajuk-tajuk nanti. Kalau kita baca tajuk pun satu hari tak cukup, sebab 500 muka surat. Jadi di dalam sini kita bermula dengan persiapan kita nak mengahwinkan anak. Kita ambil terus untuk bermula nanti. Ibaratnya yang kita nak fahami ni tentang cucu kita. Jadi cucu kita ni kita dapat yang molek daripada awal lagi. Kita mesti siapkan dengan program-program yang berunsurkan agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah modul 2, persediaan keibubapaan. Kenapa modul 2 pula? Baru nak mula tiba-tiba modul 2. Modul 1 pergi mana ustaz? Modul 1 tu ada di pejabat agama. Apa sahaja yang pejabat agama buat, itu adalah modul 1. Jadi kita orang ni, Jabatan Mufti meletakkan modul 2 hingga ke-10 ni di bawah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, atau ringkasannya Sakinah. Memasuki gerbang perkahwinan adalah saat yang paling membahagiakan bagi setiap suami isteri. Dalam melayani kehidupan rumah tangga, pasangan suami isteri memerlukan panduan bagi menghadapi cabaran dan dugaan yang bakal ditepuhi. Setiap orang ni paling suka adalah perkahwinan. Momen ataupun detik-detik yang sangat-sangat dikenang adalah gerbang perkahwinan. Jadi kalau perkahwinan ini dilakukan dengan tuntutan agama, ia menjadikan satu panduan dalam melayani kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan bakal pengantin itu sendiri. Siapa? Kita letakkan diri anak-anak kita, ataupun anak kita dah kahwin, ini kita sebutkan diri cucu-cucu kita. Jadi kehidupan mereka ni akan lebih bermakna jika dimulakan dengan program-program yang berunsurkan agama. Kita tak naklah program yang kita jalankan semuanya ada bercampur dengan lara. Baik, nak buat majlis perkahwinan ni ibu-ibu, adakah suka-suka ataupun ikut kehendak ataupun benda yang dituntut oleh agama? Jawapannya adalah benda yang dituntut oleh agama. Apa dalilnya? Setiap benda yang kita nak buat ada dalilnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftun alla ta'dilu fawahidah." Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka kahwinlah akan kamu seorang saja. Ini orang lelaki pada suka ayat ni. Tapi dia baca tak habis. Kan? Nah, Allah kata dalam Quran, kahwinlah akan kamu wanita-wanita itu 2, 3 ataupun 4. Tak situ je dia baca. Tapi yang ujung dia tak baca. Allah kata apa lagi? Kalau kamu bimbang tak berlaku adil, maka kahwinlah akan kamu seorang sahaja. Seorang sahajalah. Dalam ramai-ramai kita ni, mungkin semuanya seorang sahaja tak bermadu. Kalau ada bermadu pun kadang-kadang. Kalau madunya 3 tu jarang-jarang kita dengar. Sangat piramida hajur lama dah kan. Kadang-kadang, jarang-jarang. Itu kalau madu 2, 3, 4. Biasanya seorang lah. Jadi perlu ada dalil tahu kita kenapa untuk diadakan majlis perkahwinan. Baik. Islam menggalakkan majlis perkahwinan dilaksanakan dalam suasana yang meriah, tetapi perlu bersederhana akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mestilah diisi dengan perkara-perkara yang berunsur keagamaan dan ditinggalkan segala unsur-unsur maksiat. Apa yang kita rasa unsur-unsur keagamaan? Ini selalu kita dah buat dah. Ya, untuk majlis perkahwinan ni biasa apa yang kita buat? Disebut juga dalam ni diadakan solat berjamaah. Maksudnya kalau dalam persiapan kita buat majlis tu, jangan ditinggalkan solat berjamaah. Jangan kadang-kadang lagi kesian sampai sembahyang fardu pun tinggal. Sebab nak sambut becek, dia tak duduk pun tak pergi sembahyang zuhur. Daripada pukul 11 pagi, maknya bersolek mengalahkan pengantin sampailah pukul 5 petang. Dekat depan tu dah tepi bunga pohon, nunggu orang salam. Mana zuhur dia? Jadi ini yang kita tak nak. Jangan sampai tinggal benda yang wajib dalam kita mengejar satu benda yang sepatutnya barakah, tapi hilang barakahnya sebab kita tinggal perkara-perkara yang wajib. Kemudian disebut di sini sebelum mengadakan majlis walimatul urus, persiapan. Perlu ada persiapan ibu-ibu untuk kita buat majlis yang besar ni. Disebut dalam kitab ni supaya kita ada persiapan, iaitu diadakan majlis yasin, tahlil dan doa selamat, tazkirah berkaitan kebahagiaan rumah tangga. Maksudnya kita ajar ni bakal pengantin ni tentang ilmu rumah tangga. Tapi sekarang ni biasanya kita dah sapkan pada pejabat agama dengan kursus perkahwinan. Alhamdulillah kita ada kursus perkahwinan. Itu adalah benda yang wajib yang pergi Johor. Kemudian diadakan perbincangan. Disebut dekat sini adakan perbincangan kalau nak buat majlis walimatul urus. Jangan sampai nanti nak buat majlis, kedurinya makanannya banyak, orangnya tak ada. Ataupun orangnya ramai sangat jemput, makanan tak cukup. Itu disebut perlukan pada perbincangan. Kalau mungkinlah ini cerita orang kampung ataupun orang yang masih mengamalkan gotong royong, mungkin dia akan buat begini. Kalau sekarang kita dah pakai catering, mungkin lebih mudah. Tapi perlukan juga pada perbincangan sesama keluarga. Abang kau jemput orang berapa? Kita pun kawan ramai ni, kawan ngaji. Jadi bagi kad tu sama bilangannya dengan bajet yang nak dibuat. Jemputan kita ni cuma 500 orang je, Mak Haji kata Pak Haji kat rumah. 500 orang, kadnya 250. Baklah sini 50 keping. Ni kan pergi rumah Tok Asyik ni kan nak bagi kad kat kawan-kawan. Jadi ada perbincangan di situ. Itu je sebut perbincangan. Jangan pakai sedap mulut ringan jemput. Esok datang rumah saya, saya nak kahwin, buat majlis nikah kahwin anak. 100 orang dijemput, 100 orang semua dijemput. Yudahnya sampai majlis makanan tak cukup. Datang air pada kita sendiri. Itu disebut perbincangan sebelum walimatul urus. Itu di antara benda-benda yang asas disuruh untuk diadakan. Kemudian pastikan anak yang nak dinikahkan ini nanti telah khatam Quran. Disebut kat sini khatamul Quran bagi pihak pengantin lelaki maupun pengantin perempuan. Apatah lagi pengantin perempuan, Sebelum diadakan majlis akad nikah, walimatul urus yang besar ni tadi, kita pastikan anak kita ni, cucu kita ni dah khatam Quran. Kalau kita zaman dulu, zaman mungkin mak haji anak dara tak khatam, tak boleh nikah. Sekarang ni
ada tak kita praktikkan bagi pada anak-anak kita? Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita bangga anak kita belajar mana Mak Haji cucunya universiti sana, overseas. Tapi itu keduniaan. Akhirat dia, ukhrawi dia macam mana? Kita pastikan tak cucu kita ni khatam Quran? Kita pastikan tak fardu ain dia lengkap? Rukun 13 solat dia tahu? Nak jadi bini orang ni, anak kita, cucu kita ni. Kalau dia lelaki, dia boleh tak bimbing bini dia nak sembahyang? Dia boleh tak bimbing anak-anak dia suruh bawa ke masjid? Tersebut di sini perlu ada majlis khatam Quran. Bila dah khatam Quran, kompom-kompom lah dah pandai ngaji. Ke orang ngaji keluar Allah aja sampai khatam? Tak kan? Daripada alif lam mim kan? Inilah disebut untuk memastikan. Adakah masa nak nikah tu baru terkalang kabut nak khatam Quran, nak belajar Quran? Tidak. Dari sekarang kita kena pastikan anak kita, cucu kita dah mengaji Quran. Kau nak kahwin tahun depan, nenek tahu kau khatam Quran. Kalau tak payah. Kita perlu garang sikit lah dengan anak, dengan cucu ni kena garang sikit. Jangan manjakan sangat. Sebab akhir zaman ni kita mungkinlah zaman-zaman Mak Haji ni, kalau saya dapat umur sampai 80, 90 tu Alhamdulillah, Alhamdulillah rezeki. Tapi nak sampai umur 200 tak adalah. Jangan-jangan jumpa Mak Haji umur 200 kat umur ni. Meninggal umur berapa? 201. Tak ada. Saya kumpulkan mayat pandai-pandai tua pun umur 100. Satu dalam 1000. Susah nak jumpa. Jadi nak ceritanya kita ni berada di usia warga emas. Sedangkan anak-anak cucu kita baru nak meningkat umur. Kalau kita tidak bimbing dengan agama, kita dah lepas. Tapi dia bagaimana? Lagi meniti di akhir zaman. Satu zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran. Baik, kemudian diadakan selawat, marhaban. Ni selalu dah kita buat. Betul lah, apa yang kita buat tu betul. Kita adakan majlis khatam Quran, kita ada majliskan doa selamat, kita adakan majlis berzanji, marhaban, ditambah dengan tazkirah tentang kehidupan berumah tangga. Itu disebut dalam kenduri keluarga, iaitu persiapan awal sebelum mengadakan walimatul urus. Baik, disebut majlis akad nikah. Akad nikah dulu, aktiviti sebelum majlis walimatul urus, majlis khatamul Quran, pengantin perempuan. Saya jumpa satu keadaan, dia menikah maghrib, lepas maghrib dia nikah, lepas tu khatam Qurannya pagi esok. Khatam Quran pagi esok, pengantin lelaki ni ngadap pengantin perempuan khatam. Wah, ni satu benda yang bagus. Kita dapat tahu dua perkara kat situ. Pertamanya kita tahu cucu perempuan kita ni pandai ngaji. Keduanya kita tahu menantu cucu lelaki kita ni boleh jadi imam. Dia boleh ngadap bini dia khatam. Dia boleh betulkan pula bacaan bini dia salah tajwid. Ini yang kita nak. Baru betul menantu, bukan hantu. Jadi kita dapat tahu kat situ yang dia ni pandai. Boleh didik cucu aku sampai ke syurga. Dapat ilmu agama. Ini salah satu contoh yang bagus. Kalau tak dapat macam tu pun, setidaknya kita pastikan cucu kita ni nak dilepaskan pergi, anak perempuan kita ni tahu mengaji, disuruh buatkan majlis khatam Quran. Baik, kemudian majlis akad nikah. Majlis perkahwinan boleh mendatangkan barakah apabila suasana yang mendatangkan perkahwinan itu dijaga sebaiknya dengan menjaga batas syariat antara lelaki dan perempuan bagi mengelakkan berlakunya maksiat. Contohnya, majlis akad nikah seharusnya diadakan di masjid untuk menghindarkan pencampuran lelaki dan perempuan. Dia kata kat sini disuruh galakkan kita mengadakan pernikahan di masjid. Kenapa tak boleh buat di rumah, Ustaz? Bukan tak boleh, digalakkan buat di masjid. Kerana masjid ni satu ruang yang besar. Boleh bezakan tempat lelaki dan perempuan. Tidak bercampurlah lelaki perempuan di situ, kan? Rombongan pengantin lelaki ni datang 5 kereta. Rumah kita rumah taman. Kena macam rumah Tok Asyik ni baguslah besar. Kena rumah taman yang kecil. Rumah kos rendah. Memang rezekinya sekadar tu. Takkan kita nak menyalahkan takdir pula. Tapi kita ni nak mengadakan majlis nikah kahwin ni, nanti datang situ berlombok lelaki dan perempuan, tersinggul sana tersinggul sini. Pudahnya Tok Kadi punya kitab pun dilanggar. Sebab memang melangkah tu tempatnya tak cukup ruang. Jadi bila buat di masjid, tempatnya ada perbezaan lelaki dan perempuan. Timbul pula, macam mana Ustaz, nanti pengantinnya datang kotor, tak boleh masuk masjid. Tak boleh nikah kat masjid, dia kata. Boleh, kena caranya.
tahu anak tu nak nikah kat masjid, nikahnya hari Jumaat macam hari ni, janganlah baru hari ni datang ke masjid, datang seminggu awal. Kan perempuan ada jadualnya, besok sampai masa nak nikah, hari datang haid, tak boleh duduk dalam masjid. Dekat veranda masjid, kita ambil contoh sini, Masjid Hikmah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh Masjid Hikmah, ada veranda dia. Hiaskan, cakap dengan pengusinya, dengan JKK, AJK dia, kami pihak keluarga nak hias sikit lah, pasang tirai kat sini. Pasal pengantin perempuan tak boleh masuk dalam masjid, dia kotor. Dekat veranda tu, hiaskan tirai, letakkan dah satu bantal ke, letakkan bunga pohon dulu, nampak pengantin perempuan tertongkok duduk situ. Pengantin lelaki nikah kat dalam. Dah siap nikah, baru dia keluar sarung cincin. Kalau dulu dekat rumah-rumah kita, saya ingat zaman kakak saya menikah dulu, pengantin perempuan duduk dalam bilik, lepas nikah pengantin lelaki masuk bilik sarung cincin. Betul. Sekarang ni apa yang kita buat? Apa trend yang kita buat? Trend yang kita buat, belum nikah, Tok Kadi duduk bawah macam tu, pengantin perempuan yang tertumbuk atas pelamin depan ruang tamu. Belum nikah tu. Lepas nikah kan, terus salam kat situ, nak cium dahi, nak cium pipi apa semua kan. Sebenarnya dekat situ kita tidak menjaga aib. Perkara-perkara macam ini terlalu sangat mengikut trend, terlalu sangat mengikut peredaran zaman. Sedangkan perkara sebegini sewajarnya dielakkan. Pengantin perempuan tu duduklah dalam bilik, kan, duduk dalam bilik. Lepas nikah nanti, lepas ijab kabul, masuklah pengantin lelaki sarung cincin. Biarlah bilik tu lawa-lawa, cantik-cantik. Kalau nikah di masjid, ada tempat di luar, ataupun yang tempat jauh sikit. Bukan depan Tok Imam situ dia nak cium dahi, nak cium pipi. Bukan, tidak. Tak kena pada caranya. Perkara cara-cara yang dulu sebenarnya, jangan kata perkara dulu kuno, kolot. Tapi sebenarnya kita yang tidak pandai menghiasinya. Kalau walaupun duduk dalam bilik, dihiaskan lawa-lawa, cantik-cantik, itu tetap jadi menarik. Baik, itu salah satu kaedahnya. Selain itu, majlis yang dilaksanakan bagi menghayati ajaran Islam, di mana kehidupan rumah tangga bermula di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tenang, damai dan khusyuk. Nak ajar pada pengantin ni, nak mula hidup, mesti berada di rumah Allah, nikah di rumah Allah, masjid, keberkatannya lebih. Nak tunjuk apa sahaja masalah, apa sahaja hidup ni, mestilah akhirnya pergi pada rumah Allah, tempat pergantungan kita, mengadu pada Allah. Ke orang pergi masjid karaoke, takkan makji. Orang pergi masjid kan berdoa, zikir, mengadu pada Allah, kan, sembahyang, ibadah. Itu mengajar pada bakal pengantin bahawa kehidupan ini mesti bersandarkan pada masjid. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya senya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharap termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Allah kata, hanya senya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah ni adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Siapa? Kita lah. Siapa lagi orang yang beriman? Kita lah. Kita meletakkan diri kita ni sebagai salah seorang daripada golongan orang-orang yang beriman. Kemudian sabda Nabi SAW, "U'linu hadzal nikahi waj'aluhu fi masajid wadribu alaihi fid dufuf." Isytiharkan perkahwinan kamu, lakukan di dalam masjid dan pukullah kompak. Ada sabda Nabi. Jadi bukanlah kita buat ni suka-suka ikut tengkolok kita, kan, ikut tengkolok kita. Ada dalilnya, ada ayat Qurannya, ada sabda Nabinya, ada hadis mengatakan suruh buat nikah kahwin di masjid, diisytiharkan di masjid. Kemarin masa PKP sangat sesuai kita buat di masjid. Contoh buat di masjid, kita dah buat nikah kahwin, ialah masa PKP memanglah kena nikah kat pejabat. Itu SOP yang telah ditetapkan. Janganlah kita dakwa-dakwi pula, sebab kita berada dalam keadaan mencegah penularan wabak. Jadi dah siap majlis akad nikah, kita pun buat nasi bungkus. Hari Jumaat bawa ke masjid 300 bungkus.
serahkan nama pada imam. Imam pun ijtihad. Tuan-tuan nanti balik ambil nasi bungkus orang satu ni atas kesyukuran Pak Haji Mat mengahwilkan cucunya si Polanah binti Polan dengan Polan binti Polan bin Polan. Diisytiharkan di masjid. Dia suruh isytihar di masjid. Kalau saya pergi di Melaka masa zaman saya belajar, diisytiharkan di masjid. Pada hari esok, hari Sabtu, tuan-tuan semua dijemput hadir ke rumah Pak Haji sekian ni untuk majlis jamuan kerana kesyukuran nikah kahwin anaknya. Dapat pahala sunnah, isytiharkan di masjid. Sekarang kita boleh isytiharkan masjid? Boleh. Lagi kalau kita buat jemputan tu dalam karya kampung kita, isytiharkan aja. Tuan-tuan yang ada ni minta hadir ke rumah saya esok. Ibaratnya begitulah lebih kurangnya. Dan pukullah kompang. Masuk pukul kompang ni disyaratkan untuk kita bersuka. Kompang ni satu syarat kita sedang bersuka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan ada majlis perkahwinan di situ, ada kesyukuran perkahwinan. Sebab beza kompang ni untuk orang kahwin makcik, tak ada orang meninggal pakai kompang dia. Jadi dia suruh pakai kompang untuk orang kahwin. Tak ada pula orang meninggal bawa kompang, kompang lempung. Kenapa tu? Pak Haji tu meninggal, hori dengan kompang. Tak ada. Orang yang pengantin dengan kompang ni. Kemudian disebut kat sini perkara-perkara yang hendak dititik beratkan, iaitu pakaian pengantin perempuan hendaklah longgar, tidak ketat, untuk aurat, bersih, sopan, dan juga tetamu yang hadir. Jadi kita ni kena pastikan anak kita ni, cucu kita ni jadi pengantin, pakaiannya jangan macam nangka yang disadut dengan baju budak kecil, sendat ya amat. Jangan sampai begitu. Jangan sampai menunjukkan, menampakkan bentuk tubuh badannya. Nak nikah pakailah baju mulik-mulik sikit. Adakah baju ketat tu syarat utama nikah tu sah? Tidak. Janganlah pakai baju tu sendat sangat sampai duduk tetas benangnya. Sebab ketat sangat. Jadi baju tu dah sewa kan. Bridal tu dah lama pula baju sewa tu, bertahun-tahun sampai kat cucu kita benangnya pun dah keput. Kayak ketat sangat, duduk sibuk prak kat punggung. Baru tahu nasib dia. Disuruh jangan pakai pakaian yang ketat. Jaga pakaian yang longgar-longgar. Kita yang ngiring pengantin ni pun agak-agak lemah haji. Jangan kita lebih sudu daripada kuah. Pengantin tak macam itu, kita pula yang pakaian lagi ketat. Di bawah sampai kata dah macam ikan duyung. Melengkung kembang. Dan sampai ke atas. Jadi jangan gitu. Suruh jaga pakaian. Sebab apa? Nak masuk masjid. Itu tujuannya bila buat kat masjid. Kan segan sikit masuk masjid pakai ketat-ketat. Tapi sekarang pun memang orang muda-muda dah hilang malunya. Saya beberapa kali ngadap orang nikah kat masjid, gitu juga pakaiannya. Dia tak pakai tudung langsung. Alah, pening kali. Jadi ini kesedaran masyarakat, kesedaran bersama. Kemudian niat iktikaf lah. Duduk dalam masjid tu niat iktikaf lah. Solat tahiyatul masjid, kita kena duduk diam dalam masjid tu dengan adab dan tertib. Baik. Kemudian niat sebelum bernikah. Ni ada 5 perkara yang kita kena tekankan kepada anak cucu kita yang nak nikah ni. Kenapa? Kau ni nikah kenapa? Ada orang nikah dia tak tahu kenapa dia nak nikah. Ataupun ada orang nikah kerana perkara yang bukan berunsurkan agama. Kalau kau tak nikah tahun ni, segala harta benda aku terputus nama daripada kau. Tak dapat paraid. Kerana dia takut tak dapat pusaka atuk dia nikah. Jadi dia cakap dengan perempuan tu, aku nikah kau kontrak. Kan banyak dalam drama-drama pukul 7 mak je tengok kan. Nikah kontrak. Aku nak nikah dengan kau ni sebabkan bapa aku kata, atuk aku cakap kalau tak nikah tahun ni aku tak dapat harta pusaka. Jadi nikah kontrak. Ataupun kalau tak kahwin tahun ni kau tak dapat harta aku, bapa dia kata. Jadi dia nikah kerana harta. Ataupun dia nikah kerana malu. Malu dah mak ni, kau ni dah umur 40 tak kahwin-kahwin ke. Sebelum mak ni pejam mata nak kau kahwin juga. Dia pun kahwin lah, cari mana-mana entah minah dia putih berjalan. Dia bayar 50,000, kau kahwin dengan aku. Tapi aku tak nak kau. Aku tak nak kau. Kahwin je, berlakon kahwin. Orang kaya, drama TV kan. Tak. Jadi benda-benda macam ni kita tak nak. Apa asas, apa tujuan niatnya untuk berkahwin? Baik. Disebutkan di sini
ada beberapa yang perlu kita titik beratkan kepada pasangan pengantin sebelum berkahwin, iaitu digariskan. Pertama sekali, dia mesti berniat untuk meramaikan umat Islam. Niat pertama nak berkahwin, nak meramaikan umat Islam. Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri jadi jenis kamu sendiri, dan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu dan cicit, dan memberikanmu rezeki dari yang baik lagi halal. Disebut kat sini, dijadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan dari isteri-isteri kamu itu anak, cucu dan cicit. Ada juga orang yang kahwin, dia tak ada anak. Dia tak nak, bukan tak ada anak, dia tak nak. Awal lagi kahwin dia kata, saya tak nak ada anak. Dia kata, saya nak jaga badan. Saya sekarang ni saya kerja pramugari, saya tak nak ada kahwin nanti saya bersalin, badan saya kelebih sana kelebih sini. Ini tak betul pada konsep pernikahan. Pernikahan Islam mestilah ingin meramaikan umat Islam. Jadi kalau dia kahwin, kita tanya anak kita, tanya cucu kita, kau nak kahwin ni kau ada rancang ke? Tak nak ada anak, tak nak dulal lah nek, nak dulu 3-4 tahun tak nak ada anak. Jangan ada niat begitu. Kita kena ajar, jangan sampai ada niat begitu. Kerana apa? Anak tu, daripada anak tu datangnya rezeki. Mak Haji percaya tak kita hidup ni cuma menumpang rezeki anak? Saya sangat yakin bila mana saya berkahwin dalam keadaan tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa, saya menikah atas sumbangan kawan-kawan yang tengok saya nak menikah, sana bagi beras, sini bagi ayam, sini bagi gelang nak buat hantaran. Macam-macam. Saya ada 3-4 ribu je modal nak kahwin. Jadi selepas bernikah, Allah kurniakan anak yang pertama. Dengan anak pertama tu Allah kurniakan juga saya dapat beli kereta. Saya sangat yakin yang ada tu adalah rezeki anak. Kerana setiap anak yang dilahirkan tu Allah iringkan dia bersama dia rezeki yang tersendiri. Kita ni cuma tukang pelakonnya aja. Kita menumpang rezeki anak-anak. Mungkin ada juga orang yang tak ada anak tapi rezekinya banyak. Allah berikan dengan sumber yang lain, dengan sumber-sumber yang tidak dijangka. Kemudian anak kedua saya dapat kereta kedua. Anak ketiga saya dapat rumah. Anak keempat saya beli kereta ketiga. Nampak Allah berikan pada setiap anak tu rezeki yang berbeza-beza. Jadi saya sangat percaya dan yakin dengan adanya anak itu Allah berikan rezeki. Ada juga di antara kalangan sahabat-sahabat saya yang kahwin dapat anak seorang, dia terus ikat sementara lah. Dia kata susah, anak ramai, dia kata. Akhirnya dengan sebab ikat tu, walaupun dia dah buka, anaknya dah sekolah rendah, masih tak dapat adik lagi. Sedih, nangis, kecewa. Sebab apa? Pernah terniat, tak payahlah, anak ramai ni susah, dia kata. Allah tu memberi mengikut apa yang kita mahu. Allah memberi mengikut apa yang kita mahu. Dan Allah tu memberi ikut apa yang kita sangka pada Allah. Kalau kita sangka Allah akan sempitkan rezeki kita, sempitlah. Kalau Allah kita sangka Allah akan pemudahkan rezeki kita, Allah akan permudahkan. Jadi jangan pernah ada niat kahwin tak mau ada anak. Itu yang pertama. Kedua, membersihkan zuriat dalam keluarga Islam. Membersihkan zuriat dalam keluarga Islam menunjukkan bahawa setiap zuriat umat Islam ini ada ibu dan bapa. Tak ada tiba-tiba anak bulu betung, tiba-tiba anak jumpa kat pangkal pisang, jumpa dalam kotak depan tangga masjid. Ini tidak berbapa. Pastinya beribu, kan? Pastinya beribu. Bapaknya tak ada. Jadi kita tak ada zuriat yang sebegini dalam umat Islam. Sebab dia sebut begini, membersihkan zuriat dalam keluarga Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Ada semua nikah. Bila nikah, jauhi zina. Kemudian ketiga, menceriakan kehidupan umat Islam. Dengan perkahwinan ni menjadikan ceria. 1 dalam 100 mungkin yang kahwin mukanya masam saja. Yang lagi 99 ni ceria. Mak Haji ada pengalaman hidup lepas nikah masam muka sampai umur 30 tahun perkahwinan. Tak ada kan? Menceriakan kehidupan umat Islam. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai lelaki
isteri-isteri dan jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Allah sebut dah dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahawa diciptakan bagi kamu ini pasangan lelaki dan perempuan, dan didatangkan padanya itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sayang kat suami kita, suami kita sayang kat kita. Balik kerja dah siap masak, makan sama-sama. Kita pun kat rumah, kesian laki aku pergi kerja, masaklah. Imam telur goreng dengan bawang pun dia gorengkan untuk suami. Apatah lagi yang hidup senang, sama-sama dah pencet, macam-macam nak makan. Rupa dah tak boleh, kencing manis garuk darah tinggi semua dah ada. Jadi masa sihat kemarin makanlah cukup-cukup. Tapi beringat makan ni dia sebut-sebut pertengahan. Apa pun kita buat ni semua pertengahan. Jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tu yang lebih garam, lebih gula tu. Jadi dia kata kasih sayang, timbul kasih sayang antara suami dan isteri. Dan keempat, mendapatkan pahala ibadah. Mendapatkan pahala ibadah. Makna kahwin ni dapat pahala ibadah. Kalau dituruti betul-betul apa yang disebut sebagai tujuan berkahwin, dapat pahala ibadah. Dan kahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Dia suruh kahwin maji. Lepas tu Allah kata lagi dalam ni, kalau kamu bimbangkan kemiskinan, Allah akan berikan kekayaan dengan sebab kahwin tadi. Ini yang kadang-kadang mak-mak ni, bukan mak dekat jalan daun lah, entah mana jalan tak tahu dah. Kau nak kahwin macam mana? Duit kau tak ada. Kau nak bagi anak orang makan apa? Lebih dia daripada Tuhan pula. Itu kadang-kadang ayat-ayat yang kita dengar mematahkan semangat anak nak berkahwin. Kau nak bagi anak orang makan apa? Kau nak kahwin ni? Memanglah kalau memang salah anak kita tak kejut dia subuh, tak pergi kerja, lepas tu bila nak kahwin kita halang. Itu rentetan daripada perbuatan kita juga. Jadi Allah kata suruh kahwin lelaki-lelaki bujang ni, perempuan-perempuan jadi kahwin. Kalau kamu takutkan kemiskinan, Allah akan berikan limpah kekayaannya dengan sebab perkahwinan. Dengan sebab perkahwinan. Jadi kita mesti dorong anak-anak, cucu-cucu kita ni supaya berkahwin. Yakinkan dia dengan ayat Quran. Ada dalilnya, ada suruhannya. Dan surah An-Nur ayat 32. Dia suruh kat sini kahwin. Kalau kamu takut miskin, Allah akan beri kaya. Jadi jangan takutlah, rezeki Allah tu akan ada selepas berkahwin. Kita jadi orang tua pun mestilah bimbing. Janganlah lepaskan anak yang lepas kahwin tu macam layang-layang yang terputus tali. Terbang hilang ke mana. Kita bimbing, kita tanya anak kita tu, makannya apa, kerjanya apa. Jadi kita bimbing walaupun mereka dah kahwin. Kemudian yang kelima, yang terakhir sekali dia katakan sini 5 sebab utama untuk nikah. Kenapa? Yang kelima, menyempurnakan sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah kahwin itu adalah sunnahku. Sesiapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Ini berat sikit ni. Kalau kita memang menolak perkahwinan, takut-takut nanti akhirat nanti Nabi tak mengaku kita sebahagian daripada kalangan umat dia. Beza dengan orang yang tak ada jodoh. Allah tak kurniakan jodoh dengan orang yang menolak jodoh. Kena bezakan. Alah, saya ni memang daripada dulu sampai ni je Ustaz, umur dah dekat 70 tak kahwin, anak dah tua. Adakah kerana kita menolak ataupun kerana jodoh tu tak ada? Pertama, kita kena bezakan. Daripada muda kita menolak, tak nak aku kahwin, nantilah dulu. Tak nak aku kahwin, nantilah dulu. Orang datang Minang tolak, orang datang Minang tolak. Itu orang yang disebut menolak sunnah.
Berbeza dengan orang yang menerima jodoh tapi Allah memang tak kurniakan jodoh. Tunang, mati. Tunang lagi, mati. Baru nak kahwin, aksiden. Memang tak dapat dia. Mandi, dah puas dah segala pergi mandi. Kalau bunga, habis semua dia buat mandi. Buat penyeri muka. Kan? Tapi tak dia dapat jodoh. Ini memang Allah tak beri jodoh. Allah akan beri jodoh di akhirat nanti. Berbeza dengan yang pertama tadi, orang yang menolak. Kita tak nak di kalangan kita ni ada orang yang menolak. Ataupun kita pula jadi penghalang. Kau janganlah kahwin, kau jaga lemak. Mak ni dah seorang, dia kata. Kau jaga lemak sampai mati. Lepas kau mati, anak kau jadi apa? Jadi kita suruh dia kahwin. Lepas kahwin duduk dengan kita, nolong kita. Kalau kita jaga anak kita betul, insya-Allah dia tak tinggalkan kita. Jangan risau dah. Kadang-kadang takut-takut kita yang menghalang. Jangan sampai nanti kita dipersalahkan ke akhirat. Kenapa kau tak kahwin? Mak aku tak kasi kahwin. Suruh jaga dia sampai mati. Sampai mati umur dia panjang pula umur. Terlentang tu 30 tahun. Daripada umur 60 sampai umur 90 terlentang kebil mata. Hidup tidak, mati tidak. Anak tadi dah 70 lebih. Siapa nak? Ni jangan sampai kita menghalang pula jodoh anak. Kita jangan sampai menghalang. Baik, tujuan-tujuan sebegini wajar diteliti oleh setiap pasangan yang hendak berkahwin agar perkahwinan itu dibina atas landasan yang betul dan kuat serta dikaitkan dengan kepentingan agama. Apa sahaja dibuat mesti dikaitkan dengan kepentingan agama. Baik. Kaedah pelaksanaan majlis akad nikah. Disebut sini. Sebelum majlis akad nikah dilangsungkan, hendaklah dikenal pasti status wali. Wali ni apa ibu-ibu? Wali ni adalah orang berkuasa dalam urusan nikah. Nikah yang dilakukan tanpa wali dihukumkan tidak sah. La nikaha illa biwali. Tidak sah nikah itu melainkan dengan adanya wali. Wali ni siapa? Ibu-ibu ke? Bukan. Adalah bapa kepada si anak ini tadi. Bapa kepada si anak, walaupun siapa dia. Kita ni Datin Seri, Datuk Seri, kan? Laki kita ni driver aja, walaupun kaya melaut pun kita, anak kita nak kahwin tetap kena cari dia. Ini selalu yang berlaku bila mana walinya masalah sebab ibu bapanya bercerai. Mungkin ada kenalan kita, mungkin kita pernah terdengar cerita yang berlaku perceraian sehingga tidak dapat dikesan walinya. Ini satu benda yang kita kena faham. Kalau berlaku pada diri keluarga kita, kita kena pastikan walaupun berlaku perpisahan di antara anak perempuan kita ataupun anak lelaki kita dengan isterinya, kita kena pastikan tidak terputus hubungan itu dengan anak-anak yang ditinggalkan. Cucu kita juga, bukan orang lain. Sebab kita ni marah sangat dengan menantu kita, terus putus hubungan. Jangan kau sebut lagi nama dia. Kalau dia aku dah benci, keturunan dia pun aku tak nak. Ni Nyonya Mansur punya PL, kan? Kasim Selamat. Jadi jangan ada sikap begini. Kerana menyukarkan nanti bila anak atau cucu tu sendiri nak menikah. Kenapa? Nak menikah kena cari wali. Dah kalau mati dah tak apa. Ini ada tapi dia tak nak beritahu. Lalu depan mata dia. Tapi dia tak beritahu pun cucu dia itu bapaknya. Kenapa? Menantu kita tadi ni bukan menantu pilihan. Dia kerja jaga aja. Ya, kita nak menantu kita ni orang yang kerja gamen. Jadi jaga tadi ni kita suruh anak dia bercerai. Ini cerita drama lah ni kan. Cerita drama ni banyak berlaku pada masyarakat. Kita tak nak nanti masyarakat terikut-ikut. Sedangkan akan timbul masalah bila mana nak mengahwinkan anak. Saya jumpa satu keadaan di mana dia nak kahwin dengan janda. Janda ni anaknya adalah anak perempuan. Saya sebut jangan sampai terputus hubungan anak perempuan itu dengan bapanya. Walau apa yang berlaku selagi mana bapanya hidup, nanti nak nikah kena cari juga walinya. Tak payah ada ustaz, abang dia ada. Senang nak ubah hukum. Abangnya ada nak pakai wali abang. Tak boleh, senang-senang dah. Lepas bapa dia ada turutan dia, nanti kita akan belajar turutan dia. Jadi wali ni bapa kandung, tak boleh bapa tiri, tak boleh bapa angkat, tak boleh bapa saudara pun ada kategori yang boleh, ada yang kategori yang tak boleh.
Baik. Kita tengok turutan keutamaan wali. Wali ni bapa tak ada nak pergi ke mana? Bila tak ada bapa bagi pengantin, pertama sekali mesti bapa. Kedua, datuk sebelah bapa. Datuk sebelah bapa. Saya jumpa satu keadaan nak menikah, bapaknya dah meninggal. Sekali juru nikah tanya, bapak dah meninggal ni pakai wali apa? Pakai wali abang. Ini jenis nak ambil mudah. Wali abang. Betul ni wali abang? Betul wali abang. Juru nikah tanya lagi, arwah bapak awak, bapak dia ada lagi? Ada, dia kata. Jujur pula cakap, ada, dia kata. Kat mana? Kat Kelantan. Daripada Johor ni, juru nikah kata, saya tak nak nikahkan. Ni dah depan majlis ni, depan majlis. Dah depan majlis nak nikah ni. Jadi kena minta wali surat wakalah daripada atuk dia kat Kelantan sana. Tangguh perkahwinan 2 hari. Dia tak faham. Dia nak ambil mudah. Dia tak ada ilmu tentang turutan wali. Pergi ambil surat wakalah daripada atuk dia. Rupa atuk bini dia lagi. Nampak? Berat jangan kita suka-suka nak memutuskan hubungan. Kalau terkena keluarga kita, anak cucu bercerai, dah jangan diingat lagi. Orang yang dah pergi, kau besarkan aja anak kau, tak ada dia pun aku boleh bagi makan. Ada pula orang yang macam ni kan. Tapi bukan mak-mak kat sini lah, mak kat Afrika kan. Jadi jangan begitu, sebab nanti timbul masalah bila nak menikahkan anak perempuannya. Pertama bapa, keduanya datuk sebelah bapa. Datuk sebelah kita tak laku bapa kita tak laku makcik nak jadi wali. Yang laku bapa laki kita. Bapa kepada bapa pengantin. Okey, bapa meninggal, datuk meninggal, baru datang pada adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik pengantin, adik lelaki ke, abang ke, kan, si pengantin perempuan, seibu sebapa. Tak ada, bapaknya ada 2 bini, sebapa boleh. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. Kemudian yang kelima, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya anak saudara. Yang nak kahwin ni mak usu. Mak usu nak kahwin, abang long dah meninggal, yang ada anak abang long. Anak abang long, anak saudara mak usu lah. Maksud saya nak kahwin, saya walikan. Anak lelaki kepada saudara lelaki. Saudara lelaki ni tadi ni abang pengantin perempuan pun dah meninggal. Atuk bapak dah meninggal, atuk dah meninggal, abang pun dah meninggal. Yang ada anak kepada abang, anak saudara. Jadi maksud saya nak nikah, saya boleh nikahkan, boleh walikan. Baik. Begitu juga anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Dan anak abang jugalah. Anak abang satu bapa lain mak, sama juga. Kemudian bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Adik-beradik bapa. Baru turutannya daripada bapa naik ke atuk, turun balik adik-beradik. Adik-beradik mati, turun pada anak saudara. Pun tak ada juga, barulah adik-beradik bapa. Adik-beradik arwah bapa pengantin perempuan boleh jadi wali. Ataupun adik-beradik, kemudiannya adik-beradik bapa satu bapa, bapa saudara je jugalah. Kemudiannya anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Sepupu. Ini sepupu. Sepupu boleh jadi wali. Syaratnya bapa dengan bapa adik-beradik. Laki kita ada abang. Abang ipar kita ni ada anak lelaki, anak saudara kita lah. Boleh nikahkan anak kita. Syaratnya bukan dia pengantinnya. Sebab sepupu boleh nikah. Tapi dalam masa yang sama, sepupu boleh jadi wali. Sepupu yang macam mana? Pengantin perempuan ni dengan sepupu dia tu bapa-bapa adik-beradik. Pengantin perempuan bin Abu, sepupu dia bin Ali. Ali dengan Abu adik-beradik. Jadi pengantin perempuan ni boleh kahwin dengan anak Abu. Tapi syaratnya bukan dia jadi wali. Okey, datang satu keadaan nak nikah, pengantin lelakinya dah depan, walinya mana? Sayalah. Pengantin lelakinya mana? Sayalah. Tak boleh.
Asal tak wali, saya sepupu dia, saya boleh jadi wali. Memang boleh. Syaratnya pengantin perempuan kahwin dengan orang lain, bukan kahwin dengan tuan badan wali itu sendiri. Ini orang kampung sebut matikan wali. Boleh nikah sepupu, tapi mematikan wali, dia tak boleh mewalikan. Kemudian barulah yang ke-11, pemerintah, raja, iaitu wali hakim. Di sini wali terbagi kedua kumpulan, wali akrab dan wali ab'ad. Wali akrab ialah wali yang paling hampir dan dekat dengan perempuan, manakala wali ab'ad ialah wali yang jauh dari perempuan. Wali akrab berpindah kepada wali ab'ad dengan sebab berikut. Wali akrab masih kafir, mungkin bapa dia murtad ke, na'udzubillah, ataupun bapa dia belum Islam. Tidak ada langsung wali akrab. Tak ada langsung wali akrab ni macam mana? Kita jumpa anak perempuan ni kat pangkal pokok pisang dulu. Kita tengah najak uak, mana pula datang punya anak kucing. Rupanya anak orang. Tengok bayi perempuan, kita pun bela. Dah 20 tahun dia nak kahwin. Mana kita nak cari wali dia, makcik? Tak ada kan? Tak ada langsung wali akrab. Tak ada. Barulah dia pindah pada wali hakim. Ada prosesnya nanti. Kemudian wali akrab belum balik. Ada walinya anak saudara tadi, ataupun adik pengantin perempuan, tapi belum balik, belum cukup umur. Laki kita mati, anak yang lelaki tu baru umur 3 tahun, belum boleh menikahkan. Ataupun wali akrab fasik gila, rosak akal, buta, bisu, pekak. Dah buta, bisu pekak pula. Mana tahu perempuan tu? Macam mana dia nak kenal pengantin perempuan? Dia raba betul perempuan, tapi dia tak tahu tu pengantin ke bukan. Tapi tak boleh jadi wali. Kemudian perkahwinan yang memerlukan wali hakim. Ada satu perkahwinan dia sebut katanya perlu kebenaran mahkamah. Ada juga perkahwinan yang memerlukan pada kebenaran mahkamah. Pertama, poligami. Kalau laki kita nak kahwin, anak kita nak kahwin lagi, kena ada kebenaran mahkamah. Dia dah kahwin lagi, kena ada kebenaran mahkamah. Perkahwinan bawah umur menggunakan wali hakim dan janda. Janda nak kahwin guna kebenaran mahkamah. Perkahwinan yang memerlukan wali hakim. Tadi wali yang ke-11 adalah wali hakim, iaitu raja, pemerintah. Wali ghaib, hilang, tak dapat dikesan. Hilang, tak tahu. Wali ni memang tak ada lah. Terutan tadi tu tak ada. Tak dapat nak disusur satu persatu. Tak tahu mana keluarga dia. Contoh mudah, anak perempuan kita kahwin dengan lelaki Indonesia. Contoh, dia pun balik Indon. Mana nak cari? Tak tahu kan? Ghaib. Boleh guna wali hakim. Wali akrab dalam ihram haji atau umrah. Ada bapa. Ada apa ni? Bapaknya ada lah, tapi pergi haji. Bila pergi haji, dalam ihram tak boleh menikahkan dan tidak boleh bernikah orang dalam ihram. Kemudian wali akrab dengan sengaja enggan. Ada bapaknya tertonggok, tapi dia tak nak nikahkan anak dia tanpa sebab. Tak nak, aku tak nak nikahkan anak aku. Selama ni kau yang bela kan? Kau kahwin dengan anak kau, pandai-pandai kau lah. Dia balas dendam pula. Habis aku jadi anak kita tak kahwin. Dia kahwin juga. Dia guna wali hakim. Wali akrab berkahwin dengan si pemohon. Nanti kita sebut tadi sepupu. Sepupu dia boleh kahwin kan? Sepupu dia boleh kahwin. Bapa saudara boleh kahwin dengan anak saudara. Wali berkahwin dengan si pemohon, iaitu pengantin perempuan. Tidak mempunyai wali nasab. Ini yang kita sebut tadi. Ingin kuatnya. Tidak mempunyai wali nasab. Yang kita jumpa tadi, anak bulu betung tadi. Angin kuat, bagus. Tidak mempunyai wali nasab. Jumpa anak bulu betung ke, anak pokok pisang tanduk ke kan, jumpa kat tangga surau, tak tahu wali nasab, guna wali hakim. Anak tidak sah taraf. Kita bela ni memang anak tak sah taraf. Kita tahu, nampak tertombok. Walaupun tahu tu benih daripada anak kita, anak jantan kita ni degil, berkawan tak berkahwin tapi bawa balik anak. Macam anak kucing jalan ni balik-balik bawa anak ayam gitu kan. Gitulah. Tapi kita bela juga. Kita bela. Tapi dia anak tak sah taraf. Tak boleh pula kita binkan pada anak kita cucu tu. Cucu perempuan tadi ni jangan kita binkan pada anak lelaki kita, dan jangan pula nanti dia berwalikan. Tak boleh. Kalau ada berlaku begini, satu dosa besar.
satu benda yang dilarang untuk binkan anak yang tak sah taraf kepada bapaknya, kemudian bapaknya mewalikan pula. Juru nikah tak tahu, dia walikan, dia nikahkan, walikan pada bapak yang tak sah taraf. Mak Haji dapat bayar tak? Anak kita tadi dah berdosa, dah terlanjur, dapat satu anak tak sah taraf. Demi menjaga nama, kita binkan pada anak lelaki kita. Sampai satu masa dia bernikah, anak lelaki kita walikan, sedangkan dia bukan anak kepada wali tersebut. Pernikahan cucu kita tu tidak sah, perkahwinan dia tidak diiktiraf, dan sepanjang persetubuhan dia adalah zina. Dapat pula cicit berderet 7 orang. Cicit tu semua tak sah taraf. Apa jadi pada keluarga kita? Apa jadi pada keturunan kita? Sangat bahaya. Jangan malu mengaku kalau betul dapat cucu, dapat anak tak sah taraf. Ini dah memang suratannya. Mak dulu berdosa, ayah dulu leka, lara, dapat engkau belum sempat nikah. Sekarang kau nak nikah, kau nikahlah pakai wali hakim. Terangkan keadaan yang sebenarnya demi menyelamatkan perkahwinan dia daripada berzina sepanjang zaman. Dapat cucu-cucu zina, dapat cicit-cicit zina, nanti cucu dia walikan lagi anak dia. Sampai bila nak habis? Puncanya tadi kita malu nak mengaku anak ni tak sah taraf. Jangan, bahaya. Kemudian saudara baru yang tiada wali nasab, saudara baru mu'allaf, walaupun bapa dia tertunggu kat situ pakai seluar pendek, tak boleh jadi wali. Pasal belum masuk Islam. Jadi boleh pakai wali hakim. Baik. Wali nasab. Wali memohon izin daripada pengantin perempuan kerana Islam tidak menggalakkan kahwin paksa. Perkahwinan adalah satu ikatan antara lelaki dan perempuan. Walaupun dalam pendapat Imam Syafi'i, wali mujbir, iaitu seorang bapa atau datuk, boleh memaksa calon bagi anak yang masih gadis jika dia rasakan bahawa pasangan terbaik bagi putrinya. Seorang wali boleh menjodohkan anaknya yang lemah akal untuk berkahwin tanpa izin. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata boleh mengahwinkan anak tanpa minta izin anak tersebut. Tapi wali mujbir saja, iaitu bapa ataupun datuk. Jadi kita pesan kat laki kita, pesan dekat bapa kita, jangan suka-suka sebut dekat kedai, hai aku ni susah hati betul lah. Kenapa Pak Mat? Anak darah aku tu umur dah dekat 40 tak kahwin-kahwin. Bual dengan kawan sebelah satu meja, tukang tembok roti si bayar Pakistan tu pun tanya, apa pasal Pak Haji? Tak adalah ni Pak Mat ni susah hati, anaknya tak kahwin lagi. Kau je bayar jadi menantu Pak Mat ni kawan yang lucu. Ya ke Pak Haji? Saya pun tak saudara ramah, tak balik kampung lah, dia kata. Ya ke kau nak anak aku? Boleh lah Pak Haji. Dalam boleh, 2 orang saksi tadi mengiyakan. Pasal-pasal kita dapat menantu Pakistan. Sebab bapa tadi ni dia tak faham. Ya sebenarnya dia boleh menikahkan anak tanpa minta izin. Wali mujbir. Dia tak faham kaedah. Jangan dia ada anak perempuan walaupun tak kahwin lagi, jangan suka-suka cerita dengan orang macam tu. Sebab dia boleh menikahkan tanpa izin. Balik-balik dia cakap dengan anak dia, aku dah kahwinkan kau dengan apa? Dengan Pakistan tembok roti tadi. Berkali tembok roti kat kedai. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Yang dia tu dah terlepas akal. Ataupun dia faham, dia tak ada ilmu. Sebut di sini, walaupun boleh, tidak digalakkan kahwin itu perkahwinan yang paksa. Ya. Daripada hadis, dia dah sebutlah hadis bahawa Nabi tidak menggalakkan untuk perkahwinan secara paksa. Kemudian untuk pernikahan, penyerahan wakalah wali kepada juru nikah. Sekiranya wali nasab yang menikahkan, maka tidak perlu menyerahkan wakalah kepada juru nikah. Apa wakalah ni Ustaz? Ya Allah, wakalah lah, wali lah. Wakalah ni adalah satu kebenaran daripada wali tadi ni untuk juru nikah menikahkan anak perempuan kita.
Juru nikah yang datang tu, yang nak genggam tangan bakal menantu kita tu, dia kena ada satu wakalah surat kebenaran daripada wali untuk dia menikahkan. Tapi kalau laki kita nak nikahkan diri anak perempuan kita, tak perlu pada wakalah wali. Dia nikahkan, aku nikahkan akan dikau dengan anakku. Polanah binti Polan dengan mas kahwinnya sekian, dibayar tunai. Jadi tak perlu pada wakalah. Baik, kemudian pemilihan saksi-saksi akad. Kita belajar juga ibu-ibu tentang pemilihan saksi-saksi akad. Pastikan mereka memenuhi syarat-syarat saksi. Syarat-syarat dua orang saksi ialah Islam, baligh, berakal, lelaki dan adil. Pertama sekali Islam. Nak jadi saksi nikah ni mesti dia orang Islam. Tak boleh kita walaupun baik macam mana pun dengan tokek kilang tu panggil dia jadi saksi. Sebab dia baik, tak apalah, lu punya anak kahwin orang sponsor, ambil lah, dia kata. Lu mau belanja berapa banyak ribu pun orang kasih duit. Wah, betul lah tokek acong ni, dia sponsor majlis anak kita. Sebab kalau sponsor kita panggil dia saksi nikah. Boleh? Tak boleh. Sebab dia bukan Islam. Kedua, balik, cukup umur. Ketiga, berakal, orangnya waras. Keempat, mestilah lelaki. Makji jangan ngada nak jadi saksi. Tak boleh, tak layak. Besar mana pun pangkat makji, pencen jusa apa pun tak boleh jadi saksi. Sebab yang jadi saksi ni lelaki saja. Dan kelima, adil. Adil ni maksudnya dia tahu tentang perempuan ni. Cari saksi mestilah orang yang tahu tentang perempuan ni, pengantin ni. Sebaik-baiknya saksi ni tahu siapa mak bapak dia, tahu dia ni lahirnya memang betul tu mak bapaknya, tahu yang dia ni masih anak dara. Kalau bagus dia tahu perempuan ni masih terpelihara. Kalau dia jadi saksi, rupanya pengantin tu dah mengandung 5 bulan. Macam mana? Tak boleh menikah perempuan yang telah mengandung, tidak sah. Nanti anak dalam kandungan tu nak binkan apa? Kes-kes pak sanggup semua dia kan. Tak boleh. Jadi saksi kena adil. Sebabkan dia ni dah disorok RM25, saksi kan RM20. Juru nikah RM70, 75, 25, sekarang ni 120. Lebih mahal lagi agaknya. Meningkat lagi. Dia sebab dapatkan upah saksi, dia tutup rahsia yang perempuan ni dah mengandung. Juru nikah datang pun tak tahu, juru nikah pun nikahkan. Jadi saksi yang fasik. Dia tidak adil pada keadaan yang sebenar. Baik, itu disebut saksi. Jangan suka-suka pula nak jadi saksi, tapi dia sorokkan cerita yang sebenar. Baik, kemudian majlis ijab kabul dijalankan. Bila majlis ijab kabul dijalankan, ucapan pertama sekali selepas pernikahan itu sempurna ialah barakallahu lakum wa baraka alaikum. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Hasan bahawa Aqil bin Abi Talib telah bernikah dengan seorang perempuan dari Jasham. Para tetamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah. Aqil bin Abi Talib melarang mereka dengan berkata, janganlah kamu ucapkan demikian, kerana Rasulullah melarang ucapan tersebut. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami ucapkan wahai Abu Zaid? Aqil menjelaskan, ucapkanlah barakallahu lakum wa baraka alaikum. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rawahu Ahmad wa Tirmizi, Darimi, Hakim, Ibn al-Majah, Al-Baihaqi. Inilah ucapan, mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkatan dan Allah mencurahkan keberkatan atasmu dan mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan. Yang nasyid barakallahu lakuma wa baraka, itulah ayat itu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Kadang kita tengok ada jugalah sebilangan di sesetengah tempat tu juru nikahnya kurang faham. Dia bukan tak pandai, dia pandai, dia kurang faham saja. Siap kata sah saja Al-Fatihah. Sekoyo orang mati waya Al-Fatihah. Salah ke baca Fatihah? Tak salah. Keadaannya tak sesuai. Ucapan pertama yang disuruh adalah sebutan barakallahu lakum wa baraka alaikum.
disebut barakallah dulu, barulah dia nak al-Fatihah, nak doa selamat selepas nikah. Ni juru nikah ni kena faham lah. Ataupun suami kita kena tahu lah, dia nikahkan anak kita, ataupun anak lelaki kita ke menantu lelaki kita nak nikahkan cucu kita, kita kena fahamkan mereka sebutan selepas kau nikahkan anak tu apa. Jangan nak nikahkan anak sebab nak nama, kau tertumbuk kat depan tu tapi tak tahu kaedah. Jadi kaedahnya selepas sah aja pernikahan tu, saksi dua orang tadi ni mengangguk, sah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barulah angkat tangan baca doa yang lebih panjang. Begitu. Baik. Kemudiannya kita masuk pada ta'liq. Lafaz ta'liq. Saya ni sampai pukul berapa ni Mak Haji? Biasanya sampai pukul berapa? Sebelum masa. Wah, sejam lagi nampak Pukul 4 Alhamdulillah. Ikut Mak Haji lah. Mak Haji kata berhenti kan, seorang dah sepuh kaki kanan, seorang sepuh kaki kiri, saya berhenti lah. Semua diam lagi, saya baca lagi. Baik, kemudian sebaik saja berlaku majlis akad nikah, suami dikehendaki melafazkan ta'liq yang disediakan oleh pihak berkuasa. Apa tujuan ta'liq? Ta'liq ni adalah satu sumpah, adalah satu perjanjian yang akan menjamin kepada si perempuan. Apa pula ada kata? Ta'liq ni penting Majid untuk menjamin kebajikan si isteri jika berlaku sesuatu. Baik, kita baca Lafaz ta'liqnya si pengantin lelaki kena sebut, manakala saya tinggalkan isteri saya, disebutkan nama, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, padahal ia taatkan saya, atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah dan ia atau wakilnya memberi mahkamah bagi pihak saya RM1, maka ketika itu tertalaklah ia dengan talak khulu, atau saya gaib daripada isteri saya yang selama tersebut selama setahun atau lebih, jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dan berkata ia tidak tertahan lagi, tertunggu lagi akan saya, manakala sabit aduannya, maka tertalaklah dengan talak 1. Demikianlah lafaz ta'liq saya. Ada pula orang pengor cakap baru nikah dah lafaz talak. Ini bukan lafaz talak, ini lafaz ta'liq. Dalam ta'liq tu ada jaminan bahawa kalaulah, sekarang Mak Haji letakkanlah diri Mak Haji ni sebagai ibu kepada pengantin perempuan. Kalaulah menantu kita ni gaib, dia sebut kat sini selama 4 bulan tak nampak. 4 bulan hijrah, sengaja atau paksa tidak memberi nafkah pada anak perempuan kita. Ada tak secara paksa? Sengaja atau paksa? Macam tak nak sabar je Ustaz, secara paksa. Kan bini dia kata. Ada? Mana tahu jenis mak mentua je macam Nyonya Mansur tadi tu, Sabariah punya mak kan. Dia halang anak lelaki dia daripada jumpa bini, tak kasih jumpa bini. Kau jangan balik dengan bini kau. Anak menantu kita tu pula jenis anak emak, ikut cakap mak dia. Secara paksa tidak balik pada isterinya selama 4 bulan berturut-turut, ataupun dengan sengaja. Rupa dia kahwin lain, dia pergi ke Bangkok sana kahwin lain, 4 bulan tak balik. Anak kita jadi apa? Gantung tak bertali. Jadi daripada gantung tak bertali inilah gunanya lafaz ta'liq yang dilafazkan oleh si suami ini tadi, bagi menjamin kebajikan isteri yang ditinggalkan. Dia dah tinggalkan 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah. Dah dia tak bagi, wakil dia tak bagi, kan? Menantu kita ni hilang, besan kita pun tak nampak, ataupun tak ada siapa-siapa yang diwakilkan oleh menantu kita ni bagi nafkah duit belanja untuk anak kita ni, untuk cucu kita ni. Jadi di kala itu kita pergi ke mahkamah dan menuntut, maka jatuhlah talak khulu.
jatuh talak kerana suaminya telah ghaib daripada pandangan mata tanpa memberi satu pun nafkah. Atau sebab tu je ke boleh jatuh talak? Ataupun sedangkan tadi disebut dalam 4 bulan tu anak perempuan kita ni taat. Anak perempuan kita ni taat, duduk di rumah, tidak keluar, main tak bekerja, jaga anak, lakinya pula hilang. Adalah kalau anak perempuan kita ni jahat, dia sendiri pun jadi jantan lain, habis cerita lah, itu bab lain. Ini bab anak kita taat, menantu kita ni pula hantu raya, tinggalkan anak kita. Jadi kita boleh tuntut pada mahkamah. Padahal ia taatkan saya, atau saya lakukan sebarang mudarat pada tubuh badannya, atau kehormatannya, atau harta bendanya, dan kemudian dia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, ada sabit kepada mahkamah, jatuh juga talak. Nanti kita ni kaki pukul. Dulu dia ni orang boxing, WWF ni tu kan, wrestling. Habis anak kita lempam, patah riuk, dia belasahnya. Mendatangkan mudarat pada tubuh badannya, ataupun kehormatannya, ataupun harta bendanya. Maksud harta benda ni apa? Habis harta anak kita ni dikikisnya, dijolinya harta anak kita. Anak kita ni cikgu, duitnya banyak simpan daripada anak dagu, kahwin lambat sikit, duitnya banyak, APF ni ada semua, habis. Jadi kita pun mengadu pada mahkamah. Kalau sabit betul dengan tuduhannya, boleh jatuh talak. Tak adalah anak kita ni merana nyimpan biar awak hidup. Nah, orang yang tak faham, anaknya tu merana duitnya habis, lakinya dadah, habis duit anak kita ni dikerjakan. Jangankan duit anak kita, tongges kita habis, periuk kita habis, kuali kita habis, semua menantu ni jual. Orang dadah, kita tak tahu kok, tak belajar bab taklid, kita pun biarkan. Tapi kalau tak ada lafaz taklid, terjamin kebajikan anak perempuan kita. Apa lagi disebut kat situ? Ataupun saya gaib dari isteri saya selama setahun atau lebih. Tadi tu dia tinggalkan 4 bulan. Ini gaib langsung tak ada berita. Langsung tak ada berita. Salah seorang daripada mangsa MH07 kapal terbang. Kan? Setahun tak ada berita. Anak kita ni baru nikah sebulan. Jadi dia memerlukan kehidupan yang lebih baik. Setahun hilang, 2 tahun hilang, 3 tahun hilang, tak ada khabar berita tentang kapal terbang. So bolehlah rujuk pada mahkamah, dan jika betul maka jatuhlah dengan talak 1. Selamatlah anak kita. Itu tujuannya adalah lafaz taklid. Nanti kita akan belajar pula saksi. Kena fahamkan betul-betul lafaz ni dilafazkan ke tidak oleh si suami, dan mesti didengar oleh si saksi. Oleh itu, pelanggaran taklid tersebut boleh menyebabkan berlakunya talak. Talak yang demikian disebutkan sebagai cerai taklid. Cerai taklid hanya boleh dipohon oleh pihak isteri. Sebelum mengemukakan permohonan, pihak isteri mestilah memastikan beberapa faktor supaya permohonan tidak gagal. Dia kena pastikanlah, ini dia ajar siap dia ajar dalam kitab ni. Jabat mufti terus ajar macam mana si perempuan ni kalau nak mohon lafaz taklid ni, nak mohon cerai taklid ni. Dapat laki tadi macam tadi tuan tu raya ke apa ke, belasah lah, dia menghabiskan duit lah, habis semua dia jual barang kat rumah, tinggal mangkuk Maggi aja, boleh mohon. Tapi kena pastikan si suami pertama ada melafazkan taklid masa selepas nikah. Dia ada surat dia, ada borang dia dah sign, betul dia lafaz. Terdapat 2 orang saksi yang mendengarnya atau taklid tersebut ditulis dan dibaca serta ditandangani oleh suami. Saksi 2 orang tadi tu, saksi nikah. Saksi nikah yang penting. Saksi perempuan, saksi lelaki tak penting. Johor ada saksi lelaki, ada saksi perempuan. Tapi yang paling penting saksi nikah. Kemudian pelanggaran telah berlaku kepada taklid tersebut. Contohnya, si suami meninggalkan isteri selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, tidak memberi nafkah sedangkan isterinya masih taat. Maksudnya kalau menantu kita ni tadi kita sebut anak emak, besan kita tak kasih datang rumah, kan? Anaknya ditinggalkan, bininya ditinggalkan kat rumah kita secara paksa. Paksa tu kita tahu menantu kita tu kena paksa. Dia sayang bini dia tapi dia kena paksa dengan mak dia. Tak boleh keluar. Mak dia kaya Datin Seri. Jadi
Dia ikut cakap mak dia. Walaupun secara paksa, kita boleh gunakan proses ini untuk lepaskan anak kita daripada digantung tidak bertali. Ya. Terdapat 3 perkara yang mesti dibuktikan kepada mahkamah. Si suami menikahkan isteri dengan sengaja atau paksa selama 4 bulan hijrah atau lebih berturut-turut. Berturut-turut bukan tinggal sebulan, balik sebulan, tinggal sebulan, kita pun mengira. Dah sebulan tinggal ni, bulan depan balik. Lepas tu tinggal lagi sebulan, bulan depan balik. Rupanya menantu kita ni kerja kapal, kita tak tahu. Kenapa kerja laki kau senang? Entah lemak, bini pun tak tahu. Bini tahu, bini tak nak beritahu mak, maknya suka minta duit aja, dia tak nak beritahu kan. Rupanya dia tak tahu menantu dia kerja kapal. Dia pun hantar mahkamah, menantu saya tu asyik sebulan balik, sebulan tak, sebulan balik, sebulan tak. Tak boleh, sebab dia kena tinggalkan secara 4 bulan berturut-turut. Tak berturut tak boleh. Suami atau wakilnya tidak memberi nafkah. Suami, menantu kita tu tak ada hantar nafkah, wakilnya pun tak ada hantar nafkah. Boleh dibuktikan. Sedangkan isterinya masih taat. Yang paling penting anak kita taat. Anak kita masih taatkan suami, kita boleh tuntut. Dalam masa ditinggal anak kita pun beragas juga cari jantan lain. Kita boleh pergi mahkamah? Tak boleh. Nanti suami boleh pula buat tuntutan isinya, kita bagi fasah lah sebab isinya nusyus derhaka. Kita kena pastikan anak perempuan kita, cucu perempuan kita tu orang yang taat akan suami, barulah boleh proses cerai taklik ni. Baik. Misalnya jika suami melakukan mudarat kepada tubuh badan, hendaklah ada bukti yang disahkan oleh pegawai perubatan atau saksi yang melihat kejadian. Anak kita ni kena belasah, kena hantar pergi hospital, klinik. Sahkan, ada laporan polis mengatakan memang dia kena bantai dengan laki dia, barulah boleh dituntut dekat mahkamah supaya lakinya menceraikan isterinya. Baik. Kemudian wali hakim, ini kita sebut tadi wali raja. Pernikahan menggunakan wali hakim adalah disebabkan berikut: disahkan oleh pihak berwajib, tiada wali nasab sama sekali. Dia dah sahkan mahkamah tadi, dia tak ada wali nasab, boleh pakai wali hakim. Perempuan yang baru memeluk agama Islam sedangkan walinya masih tidak Islam, wali ingkar menikahkan tanpa sebab munasabah, dah sebut tadi. Wali disahkan gaib, tidak dapat dikesan atau dikhawatiri mati. Jadi itu sebab-sebab menggunakan wali hakim. Baik. Solat sunat taubat didirikan pada malam hari sebelum akad nikah. Ni kita kena ajar. Kena ajar anak perempuan kita kena ajar anak lelaki kita nak nikah esok malam ni semayang taubat. Semayang taubat, membersihkan diri daripada dosa-dosa zaman bujang, supaya memulakan anak rumah tangga dalam keadaan fitrah, memberi kesedaran dan kesabaran bahawa taubat berperanan sebagai amalan hidup seharian suami isteri yang perlu dikekalkan dalam usaha mendapat rahmat Allah. Dia suruhlah anak ni semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, supaya dimudahkan urusan nak menikah. Urusan nak nikah ni esok ni Allah permudahkan, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat. Itu kita kena ajar anak kita. Jangan pula kita sibuk suruh dia pergi kedai lagi beli bunga telur tak siap. Bunga telur tak siap lagi, pulut belum tanak, semua disuruh orang tu. Tu kata orang tengah darah manis. Jangan disuruh keluar selalu. Suruh dia kat rumah beribadat. Esok dia nak nikah ni. Dia nak nikah. So dia semayang taubat banyak, istighfar banyak-banyak, semayang hajat supaya majlis berlangsung dengan jayanya dan baik. Jadi insya-Allah cukuplah sekadar itu. Kalau diberi peluang lagi nanti kita akan sambung dengan pembelajaran kesyukuran selepas akad nikah. InsyaAllah lah, kalau ada usia yang panjang, ada kesempatan yang Allah berikan, minggu depan kita akan berkongsi lagi dengan tajuk yang seterusnya. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Segala kesilapan saya mohon ribuan ampun dan maaf. Ya, insya-Allah Allah berikan kepada kita kefahaman yang baik untuk kita menjalani kehidupan sehari-harian. Kita tangguh. Ada soalan? Tadi tanya, akak ada tanya. Saya ada beberapa soalan. Kalau boleh jawab, boleh jawab lah. Boleh jawab bulan depan. Pertama, ada satu kes nikah dalam bulan ni, dah ada anak, dah ada cucu. Baru tahu wali dia tak sah. Pasal sebelum tu dia nikah, abang
Dia kan dia punya mungkin tak tahulah, tak tengok dia punya senarai apa kan. Dia perhatikan bapa. Dua masa dia tahu bapak dia, bapak atuk dia. Atuk dia tu masih hidup masa dia nikah. Macam mana tu? Satu kahwin ni. Okey, satu. Kedua, okey, kalau nikah, katalah si bakal suami, nanti dua negara. Dah plan nikah je tak ada. Tiba masa si suami tu tak dapat nak balik. Atas ada alasan ada minta. Saya pernah dengar bakal suami tu boleh diwakilkan, tapi bukannya orang tu nikah, tapi untuk lelaki pengantin lagi. Apa dia tuan-tuan? Okey, yang ketiga. Dekat lepas takdir tu. Kan dia kiranya saya membuat apa benda dan wakil isteri atau wakil mengadu kepada pejabat pihak kuasa dan dilakukan denda dengan dilasi RM1. Okey, maka jatuhlah talak kan. Apa itulah saya pun tak ingat dengan itu. Okey. Dalam keadaan sekarang tuan. Contohlah saya sebagai ketua aku. Banyaklah ada dua kes datang jumpa saya. Mengadu suami macam ni kan, dengan mak mentua pula macam ni. Saya rasa itu kerana dia orang ni masa nikah tu, masa nak nikah kan tengah fikir sedap je kan. Jadi dia tak fikir tentang risiko-risiko ni. Jadi dia orang bila dah timbul masalah kan, baru sibuk macam ni kan. Tapi sebenarnya dia boleh rujuk balik kepada tadi tu kan. Dan nak orang perempuan ni senang sebenarnya. Kalau macam 4 bulan tak ada tinggal nafkah pun nak bila keluar kan, mengadu kemudian jatuh hukum kan. Sebenarnya itu adalah antara benda-benda asas yang diorang ni tak begitu cakna lah kan. Jadi bila ada masalah baru kita macam ni kan. Kalau akak-akak mak-mak sebenarnya kalau ada anak cucu, ingatkan balik. Kau nikah dengan lelaki kau ni, ingatkan lelaki kau tentang taklid ni. Lepas taklid tu penting kan. Ingatkan kalau apa berlaku, duduk semua lepas taklid tu. Jangan pakai keluar rumah. Ada kes tu kerana tak puas hati dengan lelaki, tak boleh nak buat macam mana, dia keluar rumah. Dia keluar rumah kan? Dia keluar rumah, kalau nak apa tu? Khusus pergi berjawab kamu, tak Tok, saya dah keluar dari rumah kerana saya tak setuju dengan lelaki saya. Jadi itu pun kerja bodoh kan. Jangan ke rumah kan. Jadi kalau mak-mak besok ada kakak, mak ni ada anak ke situ, ingatkan dia orang. Kalau boleh apa tadi. Sebenarnya dalam nikah kahwin ni banyak, walaupun kita ni dah peringkat usia macam ni kan, dah tak fikirlah nak nikah nak kahwin ni kan. Tapi banyak benda-benda yang diingatkan pada anak cucu dia ni. Ya, harap kakak-kakak semua ni ambil cakna kan. Banyak sekarang kes. Rakan saya baru tak sampai setahun, ada 3-4 kes orang main tak bercerai. Betul. Anak mereka memang bukan saya tak bercerai kan. Baik. Dia yang pertama tadi, bila mana dia tahu pernikahan dia tidak sah, dia kena nikah semula. Dia wajib untuk nikah semula. Sedangkan perkahwinan di luar kawasan sahaja pun, contohnya nikah di Siap, dia bawa balik kemari, dia kena denda dan nikah semula. Itu proses prosedur tu pejabat agama lah yang saya sebut tadi kan, modul 1 tu daripada mereka lah, dan rujukan daripada mereka. Secara asasnya mereka kena nikah semula sebab wali yang tidak sah. Adapun anak-anak yang cucu cicit tadi tu, dia kena selusuri balik, kena minta fatwa semasa mereka tu perlu nikah semula tidak tu, nak cucu nak cicit tadi tu, sebab mereka tak tahu langsung, dan mereka tak tahu pun mereka lahir daripada pernikahan yang tidak sah. Itu soalan pertama. Soalan kedua tentang wakil pernikahan, wakil pengantin lelaki. Memang wujud untuk diwakilkan.
wakilkan pengantin lelaki. Tapi wakilkan untuk ijab kabul aja makji, tidur tak boleh. Aku terima nikahnya bagi si Polan bin Polan yang diwakili olehku. Jadi kau begitulah bunyinya. Yang aku mewakili. Jadi dalam lafaz qabul tu, dia qabul ni pengantin lelaki, ijab ni ijab ni juru nikah ataupun wali. Aku nikahkan akan dikau, itu ijab. Qabul ni ialah pengantin lelaki. Bila mana pengantin lelaki tu tak boleh, dia boleh wakilkan. Dia berada di luar negara, dia wakilkan pengantin perempuannya di Malaysia, pengantin lakinya di Mesir. Contoh, nak nikah boleh wakilkan pada sahabatnya ke atau siapa yang dipercayai. Saksi pun kena adil, dipercayai, maksudnya memang dia pun jadi saksi untuk dia ni, si Ali ni wakil pada Ahmad. Janganlah aku terima nikahnya, dia pula yang terima. Tak boleh. Yang menerima bagi pihak pengantin lelaki tadi ni, sebut nama, pasal ijab dan qabul tu dibolehkan, boleh wakil. Kemudian yang ketiga tadi disebut tentang lafaz ta'liq. Seperti mana yang Tok Asyik sebut tu memang betul. Kita kena fahamkan balik. Lepas ni kalau Tok Asyik dia ada masalah pun, orang datang mengadu dia pasal rumah tangga, laki saya ni dah berbulan-bulan tinggalkan saya, ataupun laki saya ni kaki pukul, ataupun laki saya ni orang dadah, habis harta benda saya. Bak sini surat nikah. Bak sini surat nikah. Tengok ada tak dokumen nikah tu lafaz ta'liq yang dibuat. Kalau ada, settle masalah. Selesai masalah. Sebab dah ada perjanjiannya masa nikah kemarin bahawa dia tidak akan menyakiti, tidak akan menghabiskan harta bendanya, tidak akan meninggalkan. Semua dah disebut. Jadi tak timbul pun isu perempuan ni teranaya kerana ditinggalkan suami. Yang ada kerana kita ni pengor sikit, tak tengok balik, tak rujuk balik apa yang kita dah buat. Kita ni jahil sikit bab ni, kan? Tak fikir pun lepas ta'liq anak perempuan kita tu. Yang kita fikir lauk kat dapur tu cukup tidak ni orang datang ni ke? Bunga pohonnya cukup tidak ni? Dia punya bungkusan souvenir ni cukup tidak? Itu dia asyik fikir. Pelanggannya tu roboh ke tidak? Asyik fikir tu. Dia tak fikirkan lafaz ta'liq anak dia ni. Dia kena pastikan yang lafaz ta'liq ni dah berlaku, menjamin masa depan anak perempuan kita, cucu perempuan kita, ataupun menjamin anak lelaki kita supaya berlaku adil. Ini di antara 3 jawapan tadi untuk soalan. Ada soalan lagi? Tak ada. Jadi saya rasa cukuplah sekarang itu perkongsian kita. Kita tangguhkan majlis yang mulia ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 bulan ni. Kalau ada cucu ke anak nak tahnik. Tahnik, cukur, saya buat pengamalan bercukur semua buat. Boleh panggil Ustaz lah. Tengok dia punya. Kalau nak tahnik jangan panggil saya.